tempatan orang asli khususnya membantu seadanya, tetapi tidak ada satu program yang khas, yang jelas bagaimana untuk pushkan orang asli ini supaya mendapat kedudukan yang hebat. Sebagai contoh, saya kira harus ada satu usaha untuk mengumpulkan anak orang asli di semua kawasan, dan mereka ini diberikan perhatian yang lebih, sama ada ditempatkan di asrama khusus dan diberikan guru-guru yang terlatih, kemudian diberikan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan mereka dapat naik. Apabila ini terjadi, maka mereka, orang anak-anak yang berjaya ini akan menjadi contoh kepada anak orang asli yang lain. So saya minta supaya kerajaan memberikan tumpuan yang lebih kepada mereka, kerana akhirnya hak mereka harus dipertahankan. Seterusnya, Tan Sri, ialah berkenaan dengan 090000 Majlis Amanah Rakyat ataupun MARA. Sudah tentu objektif MARA seperti yang tercatat, di antaranya yang melahirkan modal insan global dan berintegriti. Yang keduanya ialah di antara yang juga disebut ialah menyumbang kepada pemilikan equity. Saya kira setelah sampai masanya, rakyat harus melihat bahawa MARA ini harus jauh ke depan. Seperti yang dikatakan oleh Kolkerai tadi, kita harus keluar daripada sindrom seolah-olah MARA ini tempat berpayungnya, tidak ada tempat lain dah untuk khususnya Bumiputera. Kalau ada masalah, MARA lah tempatnya, dan MARA menjadi payung untuk selama-lamanya. Saya kira harus ada psikologi baru di kalangan Melayu Bumiputera, bahawa MARA bukan tempat bergantung yang secara total. Sebab itu saya kira harus ada paradigma yang baru supaya melihat sudah tentu negara tidak akan dapat memberi payung kepada nasib Melayu dan Bumiputera yang tidak akan cari, tidak akan koyak. Kerana akan sampai masanya bahawa negara harus terbuka, dan saya kira paradigma ini penting untuk mengajar anak-anak. Sebab saya sebut ini sebab saya lihat pengalaman kita semua, termasuk juga pelajar-pelajar kita yang ditaja oleh MARA. Saya mengambil contoh pelajar-pelajar kita yang ditaja oleh MARA dengan pelajar-pelajar yang persendirian yang ditaja oleh ibu bapa. Saya lihat kalau pelajar-pelajar yang mendapat beasiswa MARA, psychologically mereka merasa cukup complacent. Ada pengalaman kita, pelajar-pelajar MARA di luar negara, dia punya persentage kegagalan jauh lebih tinggi dari pelajar-pelajar yang ditaja oleh ibu bapa dia. Sedangkan dia dihantar dengan kelulusan yang tinggi. Bila kita tanya dia, bila kita duduk dan bincang dengan budak-budak ini, apa masalah dia? Masalahnya ialah, Tan Sri, masalah psikologi. Masalah yakin sangat bahawa MARA akan hidup dan akan sentiasa di sana hingga kiamat. Jadi dia rasa tidak ada satu drive untuk bangun dan bangkit dan keluar dari pergantungan ini. Ini untuk satu masa depan yang cukup berbahaya. Dan sebab itu kita tengok, walaupun kita hantar pelajar-pelajar yang cemerlang di peringkat SPM, dia sampai saja universiti, janjilah kita boleh bawa, kita boleh buat assessment berapa orang pelajar-pelajar kita yang balik dengan kejayaan. Ini masalahnya, masalah psikologi. Saya kira kalau saya nak tanya juga kementerian, daripada institusi yang kita ada sekarang ni, sama ada daripada berapakah jumlah pelajar yang telah pun kita hantar ke dalam dan luar negara sekarang semenjak Rida bertukar kepada MARA contohnya. Yang keduanya, budak-budak yang kita hantar, anak Melayu dan Bumiputera yang hantar ke MRSM, berapa jumlah mereka? Kemudian berapa pelajar-pelajar yang kita hantar ke Institut Kemahiran MARA ataupun IKM, Kolej Kemahiran Tinggi MARA, KKTM, kemudian pelatih giat MARA. Ini satu jumlah sepatutnya anak Melayu dan Bumiputera yang ramai. Maknanya dengan tajaan kita keluar, harus ada satu kumpulan usahawan-usahawan Melayu yang boleh kita banggakan. Saya nak tanya,
MRSM sejak kita tubuhkan sampai sekarang, berapa puluh, saya ingat ratus ribu dah sekarang. Di mana mereka? Di mana mereka? Kita nak tengok satu kumpulan yang berjaya. Kita hingga kadang-kadang kita melihat ucapan-ucapan pemimpin kita. Oh, Melayu masih mundur, harus kita bantu mereka. Melayu harus mendapat payung. Betul, saya tidak mengatakan bahawa Melayu mundur, Bumiputra mundur, tetapi untuk melaksanakan sesuatu harus diletakkan caveat di situ. Oh, kita kena protect Melayu kerana mereka masih mundur. Tetapi sedarkah kita bahawa semenjak MARA ditubuhkan, semenjak MRSM ada, semenjak semua institusi ini ada, berapa ratus ribu pelajar-pelajar yang dah keluar, dan harus mereka ini sudah menjadi industry leaders, saya rasa. Tetapi apa terjadi? Kemana mereka? Kenapa mereka menyepi? Apakah ada something wrong, sesuatu yang berlaku selepas dia keluar universiti, dia berhenti setakat tu? Adakah mereka tidak dilatih dan tidak diberikan satu suntikan semangat bahawa kamu bukan saja setakat masuk universiti dan keluar universiti, tetapi agenda kamu harus lebih dari itu, menjadi pemimpin sama ada dalam bidang akademik ataupun industri atau lain-lain. Jadi saya rasa saya minta kerajaan melihat balik. Sementara kita akui bahawa Bumiputra dan Melayu harus dibantu, tetapi pergantungan yang luar biasa begini kadang-kadang tidak membantu langsung. Sebab itu kita minta supaya harus ada kekuatan, ada keterbukaan untuk anak-anak Melayu yang mendapat bantuan MARA ini. Pergantungan mereka untuk selama-lamanya, saya ingat sampai masanya untuk berhenti. Harus ada keberanian keluar daripada suasana, dan saya kira bukan saja anak Melayu di Semenanjung, tetapi juga Sabah dan di Sarawak. Tan Sri, saya kira itu saja yang saya bangkitkan. Terima kasih, Tan Sri. Sila. Sekejap. Ulun. Terima kasih Tuan Ketua kerana memberikan saya peluang untuk berbahas tentang Kementerian Luar Bandar dan Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Yang pertama tentang Kepala 02000 Kemas. Tuan Ketua, kita sedia maklum bahawa guru-guru Kemas hari ini telah pun dapat bertugas dengan baik, oleh kerana mereka telah diberikan pembantu khas untuk membantu mereka. Kalau sebelum-sebelum ini mereka dilihat terpaksa dalam masa yang sama memberikan pembelajaran, mengajar dan sebagainya, dan juga terpaksa membantu untuk menyediakan makanan. Tetapi hari ini kita lihat pihak Kemas telah memberikan pembantu kepada mereka untuk melicinkan tugas-tugas pemberian makanan kepada pelajar-pelajar kita. Malangnya, Tuan Ketua, saya dimaklumkan allowance yang diberikan kepada pembantu guru ini berjumlah RM400 sahaja. Adalah keluhan-keluhan daripada mereka minta jasa baik daripada kerajaan supaya dapat dipertingkatkan. Allowance ini mungkin kalau kita lihat tangga gaji daripada Kementerian Sumber Manusia sendiri pun, gaji minima adalah sebanyak RM900. Tapi dengan jumlah allowance 400 ini, mereka minta supaya pihak kementerian dapat mengkaji semula agar ditambahkan sedikit, kerana kita lihat pembantu-pembantu guru ini bukan saja diberikan tugas untuk proses penyediaan makanan dan pemberian makanan kepada pelajar-pelajar dan adik-adik kita, tetapi mereka juga dilihat membantu guru, terutamanya apabila ada program-program di hujung minggu dan juga program-program di peringkat Kemas sendiri. Kemudian Tuan Ketua, pada Kepala 020800, saya minta supaya pelaksanaan lebih kerap diberikan, terutamanya dalam bentuk latihan dan kursus-kursus baru, terutamanya kepada guru-guru Kemas kita. Kerana kita lihat hari ini pelajar-pelajar, terutamanya adik-adik kita yang masuk ke Tabika Kemas ini, mereka yang berumur 3, 4 hingga 6 tahun ini, kebanyakan adik-adik kita ni perlu diberikan pendedahan dan juga pembelajaran dengan konsep yang lebih baru. Jadi saya cadangkan supaya pihak kementerian memberikan tambahan latihan dan kursus-kursus baru, terutamanya kepada tenaga-tenaga pengajar di peringkat Kemas ini. Kemudian yang lebih penting juga
Tuan Yang Dipertua ialah berkaitan dengan 020600, iaitu berkaitan dengan co-curriculum. Saya ingin mencadangkan supaya Tabika Kemas ini dilihat semula dari segi co-curriculum dan juga proses pengajaran mereka, kerana hari ini dilihat lebih ramai ibu bapa yang telah menghantar anak-anak mereka ke Tabika Kemas ini meminta supaya pihak kementerian menambah baik lagi co-curriculum dan juga proses pembelajaran ini supaya Tabika Kemas dilihat lebih relevan dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita, terutama di peringkat prasekolah. Kemudian untuk program khusus, iaitu Kepala 1000000, saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak kementerian kerana memberikan penambahan kepada bantuan makanan Kepala 100600 kepada pelajar-pelajar Tabika Kemas ini, kerana kita lihat sebelum ini daripada RM50 satu hari dinaikkan kepada RM2. Jadi jumlah ini juga adalah saya lihat amat baik, dan saya harap pihak kementerian dapat kalau dapat menambah mungkin kepada RM2.50 satu kepala, itu pun dah cukup baik demi kebaikan pelajar-pelajar di Tabika Kemas ini. Kemudian boleh jelas sikit Sepang, silakan. Terima kasih kepada Tuan Sri Pengerusi, terima kasih kepada rakan saya daripada Sekijang. Saya nak tanya pada Sekijang, setuju tak dalam berkaitan dengan institusi prasekolah ini? Kita tahu bahawa dalam negara kita ni bukan saja Kemas yang menyediakan prasekolah ini, tapi juga terdapat juga banyak lagi institusi prasekolah yang dikendalikan oleh pihak swasta. Setuju dengan saya dari segi memberi bantuan ini, Sekijang setuju dengan saya bahawa kita seharusnya mengamalkan sikit liberalisasi lah. Mana-mana institusi yang mana-mana pihak lah yang menyediakan perkhidmatan prasekolah ini juga seharusnya dibantu. Sebab kita rasa apabila mereka menyediakan prasekolah itu, hakikatnya mereka juga membantu kerajaan dari segi mendedahkan atau memberikan pendidikan prasekolah kepada masyarakat negara kita ni lah. Jadi saya harap Sekejang boleh setuju dengan saya, bantuan prasekolah ini bukan saja dihadkan kepada Kemas, tapi juga kepada institusi pasti ke daripada mana-mana lah. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau berkaitan dengan prasekolah ni, saya sebab depan rumah saya ni betul sekolah Kemas. Jadi saya nak tanya, saya nak tanya dengan Sekejang, adakah Sekejang sedar bahawa saya dipahamkan oleh guru Kemas ini, kalau yang tahun yang budak yang tahun 5 ni, 5 tahun dia tak ajar langsung, dia betul-betul ajar menyanyi dengan main je. Jadi ini adakah ini yang dimaksudkan kita perlu ada perubahan lah? Terima kasih. Terima kasih kepada Sepang. Saya nak respon yang berkaitan dengan Kemas tadi tu. Sebenarnya pada pandangan saya lah, semasa kebetulan merasmikan program Kemas baru-baru ini di dalam kawasan saya ada juga bertanya oleh kerana ada beberapa orang ibu bapa yang berjumpa dan meminta pandangan. Agaknya kenapa Kemas seperti yang disebut oleh Sepang tadi lebih pengajaran dalam bentuk nyanyian, permainan dan sebagainya. Dan apabila saya merujuk kepada pihak Kemas sendiri, sebenarnya bukanlah keseluruhan masa yang diperuntukkan untuk pelajar-pelajar ini dalam bentuk bermain dan juga menyanyi seperti yang kita dengar keluhan daripada ibu dan bapa mereka ini. Tetapi sebenarnya masih ada lagi